Itu dia audio kita bersama dalam segmen kesihatan kita ni. Jadi galakkan kanak-kanak menjadi aktif. Bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, kita perkenalkan dan kita jemput ke studio sampai pagi. Itu bersama dengan Yang Mulia Wajidun Niam bin Haji Dollah, merupakan pegawai pelajaran kesihatan, Pusat Promosi Kesihatan. Kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jidun sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya menjemput saya pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi satu topik yang cukup menarik ya kepada ibu bapa kita ni, pastinya memang suka dengan tertarik dengan tajuk yang akan dibawakan pada pagi ini. Maklumlah saja kita ni sudah pun berada di era teknologi yang canggih, memang pelbagai cabaran-cabaran yang dihadapi, terutama sekali bagi ibu bapa ialah untuk meluangkan masa kanak-kanak itu apa yang akan diisikan, sedangkan kanak-kanak masa ni dengan gadgetnya dan sebagainya. Jadi yalah, biasa tunduk kan Mahira macam ni kan. Jadi kebiasaan. Jadi itu yang sering menjadi keluhan kepada ibu bapa. Jadi kita mengundang seorang lebih profesional untuk membincangkan mengenai dengan perkara ini bersama dengan kita, iaitu Tuan Jidun ya. Lebih senang dipanggil dengan Tuan Jidun. Boleh, boleh. Biasa dipanggil macam itu. Okey. Terima kasih. Manja lah tu. Kalau penulis nama pena kan. Betul. Ya, baik. Jadi kita teruskan saja kepada Tuan Jidun untuk memulakan sebagai mukadimah untuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih Puan Mahirah ya. Alhamdulillah, syukurlah, bersyukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan dan kenikmatan untuk menghadapi kehidupan yang sempurna, selesa dan negara yang aman damai sekarang ini ya. Kementerian Kesihatan sentiasa sahaja melaung-laungkan visi dan misi negara, iaitu bersama ke arah warga yang sihat. Dan untuk mencapai hasrat-hasrat tersebut adalah dengan mengamalkan cara hidup yang sihat seperti permakanan sihat, mengamalkan kegiatan fizikal, tidak merokok dan pelbagai lagi. Ini adalah kerana amalan cara hidup sihat ini dapat mencegah dan mengurangkan risiko mendapat penyakit-penyakit, untuk tidak mendapat penyakit-penyakit tidak berjangkit yang semakin meningkat dari masa ke semasa. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan galakkan kanak-kanak menjadi lebih aktif. Okay. Jadi, silakan teruskan. Baik, anda sabar rasanya bukan mau mengetahui ya, Tuan ya. Jadi yang dimaksudkan aktif, apa yang dimaksudkan dengan memberikan galakan atau menggalakkan kanak-kanak menjadi aktif, dan kenapa ni Tuan mereka perlu menjadi aktif? Sebagai permulaan, saya ingin mengkongsikan mengenai dengan kadar obesiti di Brunei Darussalam, iaitu sepanjangan yang telah dibuat kajian dari Perkhidmatan Kesihatan Sekolah, iaitu pada tahun 2007 sepanjang 12.3% dan 2012 sebanyak 16.9%, dan manakala pada tahun 2018 19.6%. Kalau kita lihat pada kadar peningkatan ia adalah meningkat dari setahun ke setahun. Jadi kadar obesiti ini dijangka meningkat 1% setiap tahun. Tambahan pula telah dibuat kajian oleh Global School Health Based Survey, iaitu pada tahun 2014 kanak-kanak dan remaja tidak aktif adalah sebanyak 87.3%. Ini adalah satu masalah di mana ia akan boleh menggalakkan peningkatan penyakit-penyakit yang tidak berjangkit di negara Brunei Darussalam. Ini bermaksud, apa maksud kurang aktif itu adalah kanak-kanak yang tidak cukup membuat kegiatan fizikal yang telah dikeluarkan oleh garis pandu kegiatan fizikal negara Brunei Darussalam, iaitu kanak-kanak sebenarnya dan remaja perlu membuat kegiatan fizikal selama 60 minit setiap hari. Setiap hari yang berintensi sederhana hingga tinggi intensiti. Saya ulangi, 60 minit setiap hari untuk kanak-kanak. Bukan satu minggu, bukan satu tahun, tapi 60 minit setiap hari. Ini kerana mereka, kanak-kanak ini adalah masih membesar, masih menumbuh. Jadi pentingnya untuk mereka ini untuk membangun supaya meningkatkan cukup untuk membuat 60 minit setiap hari itu supaya diorang ini menumbuh dengan yang sihat, sudah yang besar pada mereka
sudah besarlah basically. Jadi maksudnya antara usia 5 ke 17 tahun ya. Ya. Ini fokus ataupun sasaran yang utamalah Tuan ya. Ya. Bagi menjadikan mereka terbiasa dengan kehidupan yang aktif dan juga cara pengamalan hidup yang sihat ya. Ya, betul. Jadi mengambil masa selama 1 jam satu jam, ataupun 60 60 minit dalam sehari outdoor untuk mereka bergerak, menyorang bergerak aktif ya. secara fizikal. Jadi jangan biarkan mereka terus duduk menghadap gadget mereka ataupun menghabiskan masa mereka terlalu fokus kepada tugasan-tugasan sekolah mereka. Mereka perlu keluar dan juga bergerak ya Tuan. Ya. Itu Ya, yang betul. dimaksudkan ya. Betul. Hebat. Betul sekali. Jadi itulah yang merisaukan khususnya buat ibu bapa ya, kerana ialah terlalu kita ni menatap gadget atau seharian. Jadi tidak ada pergerakan fizikal bagi kanak-kanak ini. Jadi apa sebenarnya ni Tuan kepentingannya untuk kanak-kanak ini untuk bergiat lebih aktif secara fizikal? Ya, seperti tadi yang telah saya terangkan bahawa mereka ini masih dalam fasa pertumbuhan yang sihat. Dan pada masa yang sama, untuk mereka menjadi aktif adalah supaya mereka untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Seperti mana jika mereka tidak aktif pada waktu yang muda, besar kemungkinan mereka akan tidak aktif pada masa yang besar, pada masa dewasa ya? dan ini akan meningkatkan risiko penyakit tidak berjangkit. Betul. Pada masa yang sama juga, apabila kanak-kanak aktif, mereka akan lebih berkeyakinan diri. Betul. Ya, lebih bermotivasi. Lebih bermotivasi untuk belajar, bermotivasi untuk hidup dengan aman dan terkadang kurangnya hidup dengan aman ini bermaksud kurang stres dalam kehidupan mereka. Ya. Pada masa yang sama, kajian telah menunjukkan jika kanak-kanak aktif, mereka akan lebih mempunyai prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan kanak-kanak yang tidak aktif. Yang apabila kanak-kanak itu mempunyai obesiti, contohnya kanak-kanak itu mempunyai obesiti, kanak-kanak itu akan lebih kerap untuk tidur, mengantuk semasa sesi pembelajaran. Ya, kemudian menikmati makanan. Nah, Betul, itulah betul, ya? betul. Aha. Ya, kemudian itu akan jadi satu masalah di masa di mana sekarang ini banyak yang kanak-kanak dewasa ya, tapi yang muda-muda around 20 ke 30 itu sudah mempunyai penyakit-penyakit yang kronik seperti penyakit darah tinggi, kencing manis, macam itulah yang supaya mereka lebih aktif pada masa yang muda untuk mengelakkan penyakit-penyakit kronik di masa akan dewasa. Jadi perlulah dibendung lebih awal ni Ya, betul. dipraktikan dengan gaya seperti menggalakkan mereka ini aktif sejak dari awal lagi. Mungkin dapat diteruskan ni. Okey, kemudian terkadang kanak-kanak ada juga dan remaja ini ya, kan bukan saja kanak-kanak dan remaja ya. Terkadang ada yang mereka ini tidak hadir ke sekolah kerana mempunyai demam, paning-paning kepala, sakit-sakit badan. Ini kerana terkadang salah satunya puncanya adalah kerana dia tidak aktif. Tidak exercise, tidak cukup satu menjaga pemakanan tapi juga tidak cukup aktif dalam hidup mereka. Dan ini adalah membahayakan kerana kalau sekolah, kalau sepertinya kita ni, kalau saya contohnya sebagai pengetua, saya akan lebih memikirkan kenapa kanak-kanak ini tidak hadir ke sekolah. Okey, seterusnya saya ingin kongsi mengenai dengan punca kenapa kanak-kanak tidak aktif. Ini adalah seperti yang tadi telah dibincangkan bahawa kanak-kanak ini kerap bermain aktiviti gadget. Dia suka bermain macam main mobile Game dan sebagainya lah. Ya. Dibandingkan dengan pada masa waktu dulu Zaman kita, kami dah tu. zaman kita ni lah. Dah ada gadget. Jadi kita ni lebih kepada pendedahan bermain di luar. Pergerakan dan juga dalam pergaulan kita ni. Pergaulan kita ni. Saya rasa anda tahulah, tapi saya sendiri pun hampir bermain dengan teen bulan dan jadikan untuk bermain bola. Jadi macam pergerakan yang macam itulah yang akan menjadikan kita aktif dan mengelakkan masalah-masalah kesihatan. Tetapi malangnya sekarang ini obesiti makin meningkat. Apabila peningkatan teknologi semakin meningkat, media masa sekarang makin meningkat, jadi kanak-kanak dan remaja prone untuk bermain gadget dan dependable on this benda inilah. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ini perbezaan dengan dulu, kita lebih kerap menggunakan tangga dibandingkan dengan lift.
Sekarang ini teknologi meningkat, orang lebih suka menggunakan lift daripada tangga. Dan juga kerja-kerja kita sekarang ini lebih kepada banyak sekarang ini lebih kepada banyak ke pejabat. Macam contohnya pekerjaan yang dibandingkan dulu bersusah payah, bertukang apa, tapi sekarang kita lebih banyak Ke paperwork lah. paperwork. Ya. And then kemudian sekarang ini seperti saya terangkan tadi mengenai dengan gadget kita ni lah. Tapi saya ingin juga mengulas sedikit lah kenapa kanak-kanak kurang aktif. Adalah salah satunya keluarga. Ya, ini adalah salah satu punca yang menyebabkan kanak-kanak kurang aktif kerana keluarga kadang-kadang tidak membenarkan kanak-kanak untuk keluar bermain. Betul. Dan jangan berpanasnya. Jangan berpanas. Jangan main di luarnya, jangan berpanas. Ya, betul. Kemudian juga pada masa yang sama kanak-kanak kadang-kadang disuruhnya okeynya ia lebih dia suka melihat kanak-kanaknya tu aktif bergerak tapi macam Biar terberehat. dia terberehat baginya mobile. Ini adalah salah satu yang tidak baguslah sebenarnya. Betul, jika kita bercontoh, ini bukan kita ni membuat perbandingan, tetapi ini kita ni jadikan sebagai panduan sahajalah ya. Betul. Maaf ya. Mungkin ada yang sependapat dengan saya. Kalau di zaman kita ni dulu ya tuan ya, mungkin Mahirah pun ampitkan. Ya, betul. Kita ni lebih suka melakukan aktiviti mainan dan Betul. juga nyorang aktiviti bersukan di luar. Ampitnya kita ni kalau kita ni dulu main, kita ni main cara Bersama dengan cambit. kawan-kawan, bersama dengan peradian kadang-kadang. Betul. Kalau macam peradian ada yang macam peradian lebih tua kan kadang-kadang main bola, main raga dan sebagainya. Seumpamanya lah lebih kepada menjurus kepada luar. Dengan sendirinya ia memberi perkembangan pada minda kita ni. Bukan dia mengatakan gadget tidak memberikan apa ni orang memberi penambahan informasi. Ia juga berguna tetapi keseimbangan mungkin. Keseimbangan, ya betul. Yang seperti kalau kami punya saranan untuk bermain gadget ini sebanyak maksimal dalam satu hari adalah 2 jam. Tidak lebih daripada itu. Menggunakan gadget. Menggunakan gadget. Termasuk dengan melihat TV, bermain komputer dan semua itu ia adalah satu sifat yang sedentary, yang tidak bergerak apa-apa, yang tidak membawa kepada bermanfaat. Dibandingkan jika seseorang itu menggunakan gadget itu untuk ia bergerak. Itu lebih berbeza. Betul. Jika dia menggunakan gadget, contoh sekarang ada permainan game sekarang ini, lebih kita ni suka untuk bergerak menari daripada di tempat yang satu tempat itu. Betul. Adalah disarankan. Ya, jadi perlunya sebenarnya penghayatan masa ya bagi anak-anak kita ni memegang gadget itu lebih kurang dalam 2 jam sehari pun sudah memadai ya kita ni ya. Okey. Jadi tadi kita sudah pun mengetahui pentingnya kanak-kanak ini bergiat aktif. Jadi apakah cara-caranya untuk mengatasi ya anak-anak ini untuk mengatasi halangan untuk menjadi aktif ini? Okey, sebagai permulaan, kami saranan adalah kita kanak-kanak dan remaja untuk bermula aktif sekurang-kurangnya 7 ke 10 minit dalam satu hari bersenam. Ini bermaksud cuba untuk mencari bersenaman itu. Senaman itu perlu dicari masa. Okey, bukan hanya tergantung kepada sesiapa saja. Keluarga ataupun ibu bapa juga perlu mencari masa anak-anak ini aktif bukan saja di sekolah tapi di luar rumah, di rumah juga lah. Ya, ya. Dan carilah senaman yang paling mudah untuk dilakukan. Seperti berjalan jauh, cuba untuk di kawasan rumah, jogging di kawasan rumah. Jadi tidak perlu berjalan jauh-jauh lagi ke mana-mana lah. Kawasan persekitaran rumah itu pun sudah memadai. Yes, jadi tidak perlu membeli barang-barang kos. Seperti kadang-kadang ada yang bercakap barang-barang kos peralatan sekarang ini mahal, tapi sebenarnya di kawasan rumah pun masih boleh untuk kita bersenam. Betul, betul. Okey. Cara lagi yang ketiga contohnya tadi adalah cari aktiviti yang kanak-kanak dan remaja itu suka. Janganlah dihalang kalau dia suka bermain bola, benarkan bermain bola. Ya, jangan macam dia suka bermain bola tapi tidak disuruh pasal takut gelap dia punya, takut berpanas, takut dehydration. Tapi sebenarnya benda itu lebih bagus mereka disuruh aktif dibandingkan tidak aktif. Pada masa yang sama juga carilah kawan dan keluarga yang dapat support
anak-anak itu untuk bersenam. Sebagai contoh, kalau dapat ada kawan-kawannya sama-sama bersenam ataupun ada keluarga adik-beradik untuk ikut bersenam. Paling penting bagi saya adalah nombor satu, paling penting antara semua adalah untuk setiap kanak-kanak dan remaja adalah untuk mesti motivasikan diri untuk bersenam. Kuatkan hati. Memang terkadang apabila seorang itu ada masalah kegemukan, obesiti, dia akan rasa kena ucap-ucap untuk tidak bersenam, macam payah kau akan bersenam apa. Tapi sebenarnya apabila seorang itu mula bersenam, ia akan lebih rasa motivation, motivated to do more. Okay? Jadi cuba lawan untuk capai yang cakap tidak boleh itu, lawan. Dan cuba untuk mula bersenam. Dan seterusnya next stage-nya untuk sentiasa akan aktif. Ya. Jadi nampaknya Mahirah kita ni sebagai orang indung ataupun penjaga bagi anak-anak kan, ada sedikit tambahan tugas lah ya untuk kita ni memotivasikan anak-anak kita ni. Ya. Jadi membentuk ataupun memberi idea kepada diorang supaya diorang memiliki motivasi untuk lebih passion, diorang bersabar dalam merubah cara hidup yang kebiasaan diorang lakukan anak-anak dan memberi sokongan kepada diorang. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada lebih kurang daripada 3 minit. Jadi mungkin sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita. Okey, terima kasih Puan kerana menjemput saya. Perlu difahami bahawa untuk kita ni menjadi lebih sihat dan aktif ini, ianya bukanlah sehari punya proses, tapi bukan sejam 2 jam punya proses, tetapi yang mengambil perubahan sifat itu pada masa yang proses yang lama, lebih daripada berbulan. Malahan sepatutnya kita berazam untuk menjadi aktif dan sihat ini kalau boleh sehingga ke akhir hayat kita. Betul. Jadi kadang-kadang untuk memulakan aktif mencapai 60 minit, ya seperti yang disarankan 60 minit sehari, seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, mulakan sedikit dahulu. Mulakan dengan 10 minit sehari dan biasakan dan kemudian meningkat kepada 20 minit sehari. Okey, seperti saya ingin kongsi sedikit daripada mulakan amalan ini sedikit walaupun berterusanlah. Kerjasama seterusnya saya ingin juga mengkongsikan bahawa kerjasama dari semua pihak untuk meningkatkan kegiatan fizikal kanak-kanak ini dan remaja supaya aktif di Brunei Darussalam, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Pentingnya kita ni bekerjasama sebenarnya. Betul. Di rumah ibu bapa menghadkan masa penggunaan gadget atau membenarkan anak-anak sentiasa membuat bersenam. Malahan menyediakan barang-barang dan tempat senaman jika boleh. Di sekolah-sekolah bolehlah mencuba untuk membuat program intervensi yang lebih khusus untuk anak-anak ini lebih aktif di sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari kepada pihak Radio Television Brunei atas peluang kongsi sama maklumat pada hari ini, dan saya ingin tutup dengan sebuah pantun, boleh? Silakan. Oh, ada pantun. 2 buah pantun pun boleh. Ada buah pantun Kelina pun menjadikan boleh. pantun tu tadi. Aduh. Silakan. Okey, matahari terbit di waktu siang, menerangi dunia, meneruskan kehidupan. Payah dan susah lumrah berjuang, untuk sihat berbanyak-banyaklah berkorban. Cantik pantunnya. Diam-diam ada bakat semula jadi Betul dalam sekali. bidang pantun Isinya lah tu ya. yang penting sebenarnya juga. Jawab Mahirah. Boleh untuk segmen yang akan datang nak jawab. Okey. Tapi mudah-mudahan atas perkongsian yang telah dibawakan khususnya kepada kedua ibu bapa ataupun penjaga bagi anak-anak, sekurang-kurangnya dapat nyorang idea Membuka ataupun mata lah. membuka minda Membuka petani minda. Ya. untuk merubah cara kehidupan petani yang biasanya membiarkan anak-anak petani hanyut dengan gadget ya. Jadi seperti yang Tuan nyatakan tadi, peruntukkan masa selama 2 jam sahaja untuk mereka mendekati ataupun mendalami gadget. Mengenai dengan gadget ini. Dan juga kalau boleh capai target untuk capai 60 minit sehari. Bergerak Bergerak dengan aktiviti yang sederhana dan tinggi.
Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Tuan Wajidun Niam bin Haji Dollah, Pegawai Pelajaran Kesihatan Program Promosi Kesihatan Kanak-kanak dan Remaja Pusat Promosi Kesihatan. Terima kasih sekali lagi Ya, dan kita mungkin jumpa lagi. di masa akan datang ya boleh dikongsikan pula macam mana untuk aktiviti warga emas. Mungkin insya-Allah ya. Betul-betul. InsyaAllah. Ya, baik.